Lupakan penulen udara lama. Hello Virus Fit bukan sekadar menapis habuk dan debu, tapi menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. Elakkan virus. Hello Magic. SK Magic. Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 25 November 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Isu air di antara Kedah dan Pulau Pinang nampaknya terus berlarutan walaupun kedua-dua pemimpin negeri itu sempat bertemu di Istana Negara semalam. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kong Yeow hari ini menegaskan kepada Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor mengenai pendiriannya berhubung isu tersebut. Dalam satu hantarannya, Chow berkata Pulau Pinang telah menyatakan pendirian beberapa kali sebelum ini bahawa isu bayaran air mentah tidak berbangkit memandangkan negeri itu mengambil air dari sempadan negeri. Terdahulu Sanusi berkata, beliau telah bertanya secara bersemuka dengan Chow mengenai isu tuntutan bayaran air mentah kepada negeri jirannya itu. Bagaimanapun kata Sanusi, dia tidak boleh menerima jawapan Chow bahawa Pulau Pinang tidak mampu membayar kerana hasil mereka tidak banyak, sedangkan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang menjana pendapatan yang tinggi. Sanusi turut memuat naik gambar pertemuan tersebut yang juga disertai Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu. Untuk rekod, isu tuntutan bayaran sumber air mentah di antara Kedah dan Pulau Pinang telah berlarutan sejak 2010. Kedah sebelum ini memberi amaran Pulau Pinang mungkin tidak lagi menerima bekalan air Sungai Muda jika negeri jirannya itu enggan membayar caj air mentah itu. Pengerusi PKR Terengganu Azan Ismail berpandangan PH perlu belajar daripada BN mengenai soal disiplin dalam gabungan. Azan berkata demikian ketika mengulas desakan adun bilot daripada DAP Lee Chin Chen agar Presiden PKR Anwar Ibrahim berundur sebagai Ketua Pembangkang. Bercakap kepada Malaysia Kini, katanya antara faktor UMNO mampu bertahan selama 60 tahun sebagai pemerintah negara adalah disiplin dalam kalangan parti komponen. Malah katanya setelah hilang majoriti 2/3 di Parlimen pada 2013, disusuli kekalahan buat pertama kali pada 2018, tiada parti komponen BN yang mendesak pengerusi mereka meletakkan jawatan. Beliau berpandangan sesetengah pihak dalam DAP seolah-olah cepat berputus asa apabila berdepan kekalahan dan terus mendesak pemimpin meletak jawatan. Azan berkata Anwar sendiri menunjukkan disiplin yang tinggi untuk kekal bersama pembangkang dan tidak kembali menyertai UMNO pada masa lalu. Katanya lagi Anwar juga mengutamakan semangat rundingan dan bertolak ansur dengan sekutu komponen, antaranya soal penggunaan lambang PH di Melaka meskipun ianya langkah yang berisiko. Baik, berita yang seterusnya. Siasatan terhadap bekas Gubernur Bank Negara Zeti Attar Aziz dan suaminya berhubung skandal 1MDB tidak diselesaikan semasa pentadbiran PH. Perkara itu dinyatakan bekas Peguam Negara Tommy Thomas dalam temu bualnya dengan bekas diplomat Dennis Ignatius semalam. The answer is very, very simple. Unless the investigation is concluded by the relevant authorities, the Attorney General's chambers do not investigate. We are lawyers. The investigative authorities, and this is all over the world. It could be MACC, the police are typically, they must investigate and complete their investigation. And then they come and give us the what we call the IPs, the investigation papers. So in all those examples you've mentioned, those IPs never came to me during my time. If they had come during my time, then if I was satisfied there was a good case, I would have had no hesitation to charge. Tommy berkata demikian ketika diminta mengulas kontroversi melibatkan Zeti selepas didapati $15.4 juta dana berkaitan 1MDB dipegang oleh sebuah syarikat milik suaminya. Sementara itu, Thomas menafikan bahawa Jabatan Peguam Negara mengamalkan pendakwaan terpilih khususnya terhadap pemimpin UMNO antara Jun 2018 dan Februari 2020. Again, if those matters come to me, and I think most of these matters did come to me, I would apply my lawyer's thing and say, look, can we win this case? And if the answer is no, we can't, I drop the case. So there's always, and that is the same test we apply for Anwar Ibrahim
And then for Azmin Ali, for LTT, all those cases, it was, if I charge, I thought we could win. If I did not charge, I thought we would lose. Those were the factors. They were legal considerations. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Kerajaan dan Perdana Menteri akan dianggap menghina mahkamah jika dasar undi 18 dan pendaftaran pengundi automatik tidak dilaksanakan sebelum 31 Disember ini. Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tengku Jaafar berkata, justeru kerajaan akan melaksanakannya sebelum tarikh itu. Undi 18, kita tidak ada pilihan sebenarnya. Kita tidak ada pilihan. Rang undang-undang ini mesti dilaksanakan sebelum tamatnya persidangan ini. Oleh kerana hakim telah menetapkan kalau kita tidak laksanakan, maknanya Perdana Menteri Kerajaan Malaysia akan contempt of court. Itu dia. Selain itu, Wan Junaidi berkata, buat masa ini hanya ahli Parlimen Pembangkang yang menyertai memorandum persefahaman dengan kerajaan sahaja yang diberikan peruntukan sama rata. Beliau menjawab soalan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim yang memohon semua ahli Parlimen Pembangkang diberi peruntukan sama rata. Ini sebenarnya bermula dengan penegasan dalam Jawatankuasa Steering Committee itu sendiri, Jawatankuasa Pemandu itu sendiri, mengatakan hanya mereka yang terlibat saja yang bakal diberi dahulu. Selepas itu, perkara ini insyaAllah saya akan bawa lagi dalam mesyuarat yang akan datang, mesyuarat Jawatankuasa Steering Committee badan ini pada masa mesyuarat yang akan datang. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan berikutnya. Menteri Kabinet Help Alexander Nantalinggi menafikan dakwaan beliau menggesa pengguna untuk memakan itik sementara kerajaan mengkaji kenaikan harga ayam. Nanta berkata beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti itu yang tidak sensitif dan seperti mempersundakan kesusahan rakyat. Dalam hantarannya di Facebook, menteri itu berkata sebagai seorang yang datang dari kawasan pedalaman di Kapit Sarawak, isu itu amat dekat di hatinya dan bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Kenyataan itu dibuat susulan satu gambar tular menunjukkan Nanta menggesa pengguna di Malaysia untuk memakan itik sementara kerajaan mengkaji kenaikan harga ayam. Sementara itu, Nanta berkata usaha mencari jalan penyelesaian masalah harga barang memerlukan masa kerana melibatkan pelbagai kementerian dan agensi lain sebelum kerajaan dapat memberikan satu penyelesaian. Beliau berkata isu kenaikan harga barangan sememangnya membelenggu dunia sejak kelumpuhan aktiviti ekonomi akibat pandemik COVID-19 dan bukan sahaja di Malaysia. Usahawan kontroversi Nur Sajak Kamaruzaman mengaku dia akan diwawancara dalam program terkenal di Amerika Syarikat The Ellen Show oleh hos Ellen DeGeneres. Sajak berkongsi perkara itu melalui siaran langsung di akaun TikTok miliknya selepas ditanya oleh pengikutnya. Pergi Singapura pada bulan 2. Bulan 2 Sajak pergi Singapura. Bulan 1 Sajak pergi US.
untuk interview untuk rancangan Ellen. Sajak turut memaklumkan dia tidak mempunyai sebarang perancangan untuk pulang ke Malaysia semula dan lebih selesa dan selamat di Australia. Ahli perniagaan itu mendapat suaka di Australia pada bulan lalu selepas melarikan diri dari Malaysia ke Thailand. Untuk rekod pada 6 Januari lalu, Sajak dituduh di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam atas kesalahan mengikut Seksyen 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 kerana menghina atau sehingga menyebabkan agama Islam dipandang hina. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.